Okey, alhamdulillah kita rekod semua ya. Boleh. InsyaAllah okey boleh. Okey, kita tengok terus kepada pembelajaran kita pada malam ini. Jadi kita dah secara basicnya kita telah menguasai semua. Kita tengok balik apa yang kita pelajari sebelum ini, iaitu pengenalan kata dasar dan juga kata fungsi ya. Siri yang pertama. Siri yang kedua kita belajar kata nama. Kebal ni maksudnya dia tak berubah lah. Terutama yang basic untuk belajar bahasa Quran memang mudah kita hafal yang ni sebab dia tak berubah. Bila dah berubah, jadi susah pula kita nak kenal dia. Yang mu'rab ni, ini biasalah. Okey, kita juga dah belajar pada siri yang ketiga, tanda, bilangan dan jentina. Jentina, perkataan bahasa Quran yang ada jentina. Okey, nak tengok muka surat berapa? Bagus ada pelajar tanya buku surat berapa, boleh tengok buku yang belakang sekali di belakang sekali. Ini semua ni kita tengok yang belakang ada formula buku formula yang belakang tu. Ataupun sekarang untuk kuliah kita pada malam ni kita akan terus kepada surah pada surah insya-Allah. Jadi sama-sama kita memberkati pertemuan kita, kelas kita pada malam ini dengan sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Insyaallah. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, kita terus kepada pembelajaran kita pada hari ini ya. Pada hari ini insya-Allah. Sebelum tu pastikan kamu semua seperti biasa jangan lupa subscribe channel Ustaz tu dalam YouTube insya-Allah. InsyaAllah. Okey, like, comment and share. Okey, kita terus kepada pembelajaran kita, iaitu ini kita ulang kaji yang minggu lepas Okey, macam mana kita nak kuasai bahasa Al-Quran ni? Kita tak boleh lari, kita kena pastikan jadual kita selalu bersama dengan Al-Quran. Dan Ustaz tahu zaman kamu ni zaman game. Sebab Ustaz pada anak juga. Jadi Ustaz pun ada aplikasi kita guna Cram dan juga insya-Allah lepas ni Ustaz akan masukkan World War pula. Permainan game ni bukan permainan sembarangan game ya. Semua tu mengandungi kalimah-kalimah dalam Al-Quran dan maksud dia. Dan kamu boleh guna beberapa kali permainan game ni supaya kamu melekat ingat insya-Allah. Kaedah 3 kita guna. Ini zaman sekarang, tak boleh lari ya. Okey, seterusnya ialah kaedah tadabbur lah. Ini lebih baiklah macam buat cik ni lah. Kamu tengok Quran, terutama surah lazim dan tangkap perkataan yang kamu telah hafal melalui bila kamu baca Quran tu. Sebab bila kamu baca Quran, kamu akan jumpa perkataan ni dia akan berulang Contohnya kita kata perkataan dalam haraf atau kata fungsi, kata partikel tu memang banyak dalam setiap muka surat dalam Al-Quran. Kamu baca surah Yasin, jumpa semua. Jadi bila perkataan yang kamu pilih jumpa ni, kamu kena tangkap selalu. Ini perkataan aku telah kita kata telah kuasai. Telah kita kuasai dan kita ingat jadi itu pentinglah. Lepas tu barulah kita dapat, bila kita dapat banyak, terutama surah lazim, bila kita dah hafal, insya-Allah kita akan khusyuk dalam solat nak khusyuk solat memang kena faham makna Quran, mana bacaan kita. Macam mana kita nak boleh khusyuk kalau kita tak tahu makna? Tak. Baca-baca gitu ialah khusyuk, kita ingatlah kita semayang. Tapi bacaan tu kita baca tu. Bacaan kita kena menghayati lah. Kalau kita nak menghayati mesti kita kena faham maksud ayat Quran tu. Okey, kita terus kepada ni khusyuk tinggi lah ni. Okey, ini ulang kaji sebenarnya. Ini ada dalam siri yang pertama kalau pelajar ikuti siri yang pertama dah ada ni. Cuma Ustaz bawa sini supaya sebagai motivasi untuk kita sentiasa segar untuk memahami ataupun mengetahui makna Al-Quran tu. Okey, kita guna 4 kaedah kalau kamu tengok video-video Ustaz dalam YouTube tu boleh tengok. Banyaklah. Kamu boleh tengok surah lazim tu, dia ada 4 kaedah yang kita guna. Yang pertama tu, sebelum kita nak mengetahui surah tu, kita kena hayati dulu apa sebenarnya Allah nak sampaikan kepada kita dalam surah tersebut. Tak kira lah surah Al-Fatihah ke, surah An-Nas ke, surah Al-Falaq ke, surah Al-Ikhlas ke, surah surah Al-Masad ke, surah An-Nasr ke, surah Al-Kafirun ke, tak kira. Mestilah Allah turun tu, surah tu dia ada apa yang dia nak sampaikan kepada kita. Itu kena faham dulu. Maknanya kita tahu objektif
Objektif kenapa surah itu diturunkan. Barulah kita boleh menghayati. Surah Al-Fatihah, kita kena tahu apa sebenarnya Allah nak turun surah Al-Fatihah. Melalui 7 ayat kita tahu lah. Okey, seterusnya barulah kita boleh kita bila kita nak kuasai, kita tengok kita ada kata kunci lah. Baru kita boleh kena kuasai, pisahkan kalimah. Lepas tu kita boleh tengok makna, kita hafal makna dia. Lepas tu kita boleh beza lah. Yang nombor 4 tu jenis kata tu dia agak membantu saja. Tapi yang nombor 3 tu sangat penting lah. Kita hafal kaedah-kaedah macam tadi lah. Kita ada kaedah untuk menghafal kata perbuatan. Supaya mudah kamu hafal dan menghayati setiap surah tu. InsyaAllah. Dan kalau kamu nak lebih detail lagi, kamu kena belajar tafsir lah. Tafsir tadabbur tu lebih detail lah. Tapi untuk mata pelajaran kita bahasa Al-Quran ni, kita pergi secara asasnya. Secara asas itu sangat membantu sebenarnya. Sangat membantu. Okey, seterusnya pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok sebelum pada ni kita tengok lebih kepada pembelajaran kita secara kita kata teknikal lah. Jadi malam ni insya-Allah kita akan tengok secara detail bukan detail sangatlah. Maknanya detail tu dengan masa yang terhad sekarang lah. Kita tengok surah Al-Fatihah lah. Surah Al-Fatihah ni memang surah yang sentiasa kita baca. Kalau tak baca tak semayang lah tu. Kecuali orang muslimat lah, dia tak boleh semayang. Kalau orang lelaki tak baca sehari, tak patut lah. Okey, ada yang tak boleh masuk ke? Ustaz kena kecil balik tak boleh masuk. Okey, surah Al-Fatihah Okey, kita pergi sini. Okey, jadi surah Al-Fatihah ni, okey kita kena macam bedah lah tak? Sebenarnya ada Bismillahirrahmanirrahim tu ayat pertama tu. Tertinggal pula. Ayat ni Ustaz ambil daripada buku teks Okey, alhamdulillah tu kena tahulah. Maksud dia segala puji Segala puji kena hafal lah. Nak hafal, cara hafal dia boleh main game yang Ustaz buat dalam video Ustaz tu. Kamu tengok video dalam YouTube, bawah tu ada ruangan komen, boleh. Boleh menggunakan secara teknologi guna main game lama banyak kali lama, insya-Allah boleh ingat. Lepas tu kamu tengok Quran pula. Kalau boleh tengok Quran lagi baiklah. Terus buka Quran, terus tangkap makna-makna yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Yang ni memang kita kata sangat mahir lah, kena sangat mahir lah. Yang surah Al-Fatihah ni kena sangat mahir. Bila imam baca saja kita tangkap lah, kata top lah. Boleh tangkap satu-satu lah. Surah Al-Fatihah ni kita baca selalu lah. Okey, jadi Ustaz yang ni Ustaz tak nak cerita banyak lah. Okey, kita terus kepada ingat Iyyaka na'budu ni hanya engkau. Ni sepatutnya dua perkataan Iya di satu perkataan, ka satu perkataan Okey, ni sama juga. Hanya ka ni engkau lah. Na'budu kami abdikan diri, kami menyembah. Boleh belaka lah. Hanya engkau iyyaka nasta'in kami memohon pertolongan. Okey. Ihdi. Kena ingat ini baru kita belajar minggu lepas ni. Ini adalah kata perbuatan suruhan. Kata perbuatan suruhan. Ya? Ustaz, saya skrin tak? Tak nampak skrin ke? Dok. Masya Allah. Kenapa bagi tahu? Tak perasan pula. Okey, terima kasih kepada yang yang maklum tadi. Lama dah tadi. Boleh kita. Okey. Allah Akbar. Nampak. Terima kasih kepada yang maklum tadi Tak perasan pula Ustaz. Allah. Mungkin orang lain dia tak perasan tak bagi tahu. Inilah penting ni kena maklum pelajaran dua hala kena maklum. Okey, kita balik semula kepada sini ihdi Jadi ihdi ni ialah kata perbuatan suruhan. Okey, mesti ada lah. Okey, mesti ada di depan dia ialah kata ganti nama diri iaitu engkau. Engkau tunjukilah. Ihdi Nah tu kami. Kena berhati-hatilah. Ni baru belajar minggu lepas ni. Ini berbeza dengan ni. Ini kata perbuatan juga tapi kata perbuatan semasa. Kalau kita terjemah kami abdikan diri. Kami menyembah pun boleh. Tapi Ustaz lebih suka menggunakan abdikan. Sebab apa? Abdi ni ada perkataan daripada ni. Aimbada, perkataan kata dasar dia. Aimbada abdi, hamba abdi bahasa Melayu. Jadi kita mengabdikan diri kepada Allah. Jadi lebih dekat kalau kita guna abdi. Kalau kita kata sembah, dia jauh sikit lah makna dia. Tapi Ustaz kata terjemahan banyak dia guna sembah. Okey, tapi betul juga. Tapi kalau kita guna yang ni, dia lebih dekat dengan bahasa Al-Quran. Okey, al-mustaqim yang lurus. As-sirat yang sama juga. Okey. Sirat jalan
Allazi ni banyak perkataan kita jumpa dalam Quran. Allazina, allazina. Kalau allazina sebab dia ni ialah kata perbuatan, kata nama mewakili dia mewakili. Bahasa lain yang. Dia boleh guna untuk orang, boleh guna untuk apa-apalah. Kalau dia mewakili sebagai mewakili. Okey, seterusnya yang ni kita tengok juga warna merah ni ialah an'amta, inilah kata perbuatan lepas. Sebab apa lepas? Sebab ni tengok ni. Ganti nama diri duduk belakang. Ganti nama dia an'amta ta ni. Ta ni ialah engkau Engkau lelaki lah. Kalau perempuan T. Tapi lelaki kita tak buat lah. Kalau perempuan kita akan buat P sini Okay, jadi engkau telah beri nikmat. Ta ni ialah Allah lah. Engkau telah beri nikmat Nikmat pun kita tengok sini. Ni bahasa Melayu juga ni tengok ni. Nu'aimin. Ni'mat. Ni dia panggil kata dasar dia. Kata dasar dia. Lepas tu dia tambah alif, dia tambah ta sini lah. Jadi engkau telah beri nikmat. Okey, boleh Okey, jadi ustaz tak okey. Wairi kamu hafal je lah. Ni al-maghdub alaihim ni tak berubah. Ni yang kita belajar tak berubah. Jadi tak berubah ni mudah nak hafal. Alaihim ni banyak dalam Quran kita jumpa ni. Ke atas mereka ingatlah. Okey, saya tak ada masalah surah Al-Fatihah. Okey, kita pergi pada surah An-Nas. Surah An-Nas ni pun banyak kita baca, hampir setiap hari kita baca, terutama kita nak tidur lah. Sekat. Okey, apa dia? Apa dia, Fi? Sekat. Oh, lain ustaz tak clear Molek. Okey, tempat lain mungkin ada yang elok, ada yang tak berapa clear. Okey, kita balik pada surah An-Nas, kita pergi laju sikit sebab ini kamu sudah mahir dah sebenarnya. Ustaz buat ulang kaji je ni. Tak. Okey, cool, kita guna engkau katakanlah. Sebab format kita guna ganti nama diri, lepas tu baru perbuatan dan ditambah dengan lah. Sebab dia kata perbuatan suruhan. Engkau katakanlah. Okey, kita tahu surah An-Nas ni macam, nak suruh aku berdoa minta perlindungan. Itulah sinopsis dia. Jadi kita kena tahu, tu penting Ustaz kata-kata. Surah tu diturun, kita kena faham apa maksud sebenarnya Allah turun ni. Surah An-Nas betul. Allah minta kita berdoa, minta dengan dia. Bila berdoa, minta dengan dia. Bergantung kepada dia. Jadi surah An-Nas kita tahu, surah An-Nas ni aku nak berdoa dengan Allah supaya aku dijauhkan dengan kejahatan yang berada dalam tubuh aku. Contoh dia apa dia? Was-was tak? Was-was, syak, bisikan, macam-macam dalam tubuh kita. Surah Al-Falaq berbeza. Surah Al-Falaq dia lebih kepada kejahatan luar. Kejahatan luar yang mari nak merosokkan kita. Tak kira lah apa-apa kita tahulah. Tak, ayat Al-Falaq. Tapi An-Nas ni lebih kepada dalaman kita, bisikan. Kita tahu contohnya syaitan lah. Syaitan ke, tak kira lah manusia ke. Dia lebih kepada bisikan macam tu. An-Nas dia lebih kepada, surah An-Nas ialah lebih kepada kejahatan yang berada dalam diri kita, bisikan, was-was, tak kira lah apa-apa sebab setiap kita yang tu kena tengok tafsir lah. Tafsir syaitan, dia ada syaitan kalau tengok Ibn Katsir, tafsir Ibn Katsir dia cerita macam mana syaitan ni macam ada belalai. Bila kita lupa pada Allah saja, maka dia pupuk masuk dalam dia. Kita main game lah, kita main game yang ingat pada Allah macam yang ustaz buat tu. Yang tu syaitan tak goda kamu sebab kamu ingat pada Allah bila main game sambil ingat membaca Al-Quran. Sambil main game, sambil tengok kalimah ayat Al-Quran. Tu boleh pahala. Ada pun game yang lupa tu, yang tak ingat Allah tu, dia mari selalu lah. Dia mari bisikkan apa semua. Tu beza. Okey, tak apalah, kita balik surah An-Nas. Okey, itu ialah sinopsis dia. Matlamat apa sebab Allah turun surah An-Nas ini ialah supaya kita bulat hati kita memohon kepada dia. Dan Allah bagi nama 3 nama sini Allah ni banyak nama. Antara ni dia bagi Rabb, Malik dan Ilah. Okey, kita tahu ini kita belajar lah. Kita tengok seterusnya. Yang ni kamu semua hafal lah. A'udhu takkan tak boleh hafal. Rabb, banyak dah jumpa ni. Syarri, banyak kali dah jumpa. Tak? Okay. Al-Khannas ni sebenarnya dia adalah timbul tenggelam. Timbul tenggelam. Timbul tenggelam ni maksudnya tadi lah Ustaz bagi tahu tadi. Bila kamu ingat pada Allah, maka dia pun lari. Bila kamu lupa kamu ingat pada Allah, dia lari lah, dia takut. Tapi bila kamu lupa pada Allah, tak kira lah lupa cara macam mana. Kamu lupa pada Allah, maka dia pun mari selalu. Ni Al-Khannas, timbul tenggelam. Kalau Al-Waswas ni maksudnya pembisik.
Pembisik. Dia bisik mari selu-selu nak semayang tak khusyuk. Pada semayang tu ingat pada Allah dah. Dah lagi dah. Syaitan tu kerja dia dah. Nak kan? Sebab tu biasa sebelum semayang kita baca surah An-Nas dulu lah. Imam baca surah An-Nas. Okay, yuwaswisu fi sudurin nas, hati-hati manusia. Kamu baca lah apa aja. Okay, yang datang daripada bisikan kita tu ialah golongan jin dan manusia. Golongan jin termasuk syaitan lah. Syaitan lah dia bisik kita. Manusia ni yang berbisik macam-macam. Tak. Kita teringat kepada kepada benda-benda maksiat ke disebabkan orang ni manusia buat. Jadi dua ni lah yang akan punca daripada berlaku ni. Okey, seterusnya kita tengok surah Al-Falaq. Kita pergi laju ya malam ni sebab malam ni kita kuliah yang terakhir kita just pergi kepada surah-surah yang biasa kita baca lah. Dan kamu boleh tengok dalam video Ustaz sebenarnya. Okey, surah Al-Falaq macam Ustaz cerita tadi, dia lebih kepada sinopsis dia ataupun objektif kandungan surah dia ni ialah Allah minta kita supaya berlindung dengan dia daripada kejahatan luar. Contoh kejahatan luar ialah apa yang dia cipta. Min syarri ma khalaq. Inilah yang dia juga kata penyakit-penyakit sekarang ni. Tak kira lah penyakit apa, bala apa ni, pandemik COVID-19 ni. Allah akbar lah. Macam-macam. Berlaku hari ni berapa? 9,000 lebih kata. Allah akbar. Semua ni kejahatan berlaku. Jangan boleh musnahkan kita. Jadi yang ni lah. Doa yang paling sesuai baca ni lah. Min syarri ma khalaq. Minta dengan Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan yang dia telah ciptakan. Allah sendiri cipta sebenarnya. COVID itu Allah juga cipta. Jadi kita nak minta lindung dia, kita boleh guna surah Al-Falaq ni. Surah Al-Falaq. Maknanya benda luar lah. Memang benda tu duduk dalam kita, virus tu bila kena, tapi sebelum berlaku virus tu masuk dalam tubuh seseorang, dia berada di luar lah. Mungkin orang lain yang kena tu, Ustaz punya lain tak berapa clear ke? Okey, tak apalah nak macam mana kamu boleh tengok rakaman lah nanti, sebab Ustaz guna rasa okey dah ni, sebab Ustaz ni 5G ni, guna 5G, guna Unify Okey, tak apalah, nanti tengok rakaman. Okey, kita balik semula tadi Jadi kejahatan min syarri ma khalaq tu kejahatan yang lebih kepada yang Allah cipta yang luar, contohnya penyakit, wabak, tak kira lah apa-apa zaman kita sekarang ni, COVID-19 lah. Sebelum pada ni banyak dah berlaku sebenarnya wabak ni. Banyak dah berlaku. Masa Ustaz kecil-kecil dulu, Ustaz ingat masa Ustaz masa tu Ustaz duduk Gurun Musang. Masa tu penyakit ni, wabak dia panggil bagi kanak-kanak cacing perut jadi kembung. Masa tu Ustaz Gurun Musang tu, masa tu duduk dekat Felda. Orang ramai budak-budak. Ada kawan Ustaz mati ada. Saya ingat lagi, jalan-jalan tengok dah mati rumah dia tu, tengok banyak Allah. Masa tu tahun 70, 80, awal 80-an. Tu masa tu wabak cacing. Budak ramai budak kena. Lepas tu adalah orang jumpa dia punya ubat ubat cacing tu. Itu okey lepas tu. Tapi pernah berlaku lah wabak mati ramai jugalah budak-budak. Masa zaman tu lah, zaman sekarang, zaman ni pula macam-macam lah berlaku. Okey, kita minta jauh daripada min syarri ma khalaq, apa yang Allah ciptakan. Okey, seterusnya wa min syarri ghasikin idza waqab. Syarri ni banyak kali kita jumpa, ingat syarri ialah kejahatan. Ghasiq malam bila sunyi lah. Ketika ia telah gelap kita tahu mata kita sangat lemah pada waktu malam ni. Macam-macam boleh berlaku kejahatan pada waktu malam ni. Rompok ke lah. Macam-macam lah. Macam-macam berlaku. Jadi kita minta dengan Allah yang kita tahu ataupun kita tidak sedari. Okey, surah Al-Falaq. Dan juga yang ni lebih kepada wa min syarrin nafathati fil 'uqad. Ni tiupan nafatha. Ni perkataan bahasa Melayu ni. Orang Melayu ambil daripada bahasa Al-Quran. Nafas lah. Tapi nafasati. Ini biasa untuk perempuan dikatakan ahli sihir perempuan lah. Orang lelaki pun ada juga ahli sihir. Tapi ramai perempuan. Dia menggunakan sihir, dia mus pada ikatan. Uqad ni ikatan. Akidah lah. Akidah tu ikatan sebenarnya. Ikatan kita dengan Allah. Kita berjanji Allah tu sebagai Tuhan kita. Akidah kita ikatlah keimanan kita, tak boleh buang lah. Kalau ibarat kalau buang juga putus tali, kalau tali lah, putus tali, rosak tali, tak boleh. Kita ikat dah Islam tu. Maknanya Nabi Muhammad sebagai Rasul, percaya kita lah. Sebagai Nabi kita, sebagai Rasul kita, Allah sebagai Tuhan kita, kita percaya lah, ikat penuh dah tu. Tidak ada lah benda-benda lain. Kita ikatan
Jadi ikatan. Ini ikatan juga. Ni ikatan tali lah dia guna. Ada cerita dia lah. Nak tahu lebih detail boleh tengok ustaz punya itulah video Okey. Okey, yang tersekat tu tak apalah. Ada tempat yang clear, ada yang tersekat. Kamu boleh tengok balik lah. Tengok video ni rakaman insya-Allah. Jadi yang penting sini lah syari kejahatan nafasa ialah ni sihir, lebih pada sihir kejahatan sihir macam-macam lah berlaku zaman dulu, berlaku zaman moden pun ada juga. Zaman moden pun ada. Jadi sihir ni tak habis cerita ni. Dia ceritakan akhir zaman lagi banyak berlaku sihir ni. Dajjal tu sendiri pun ialah bapak sihir Dajjal tu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan akhir sekali ialah orang yang dengki orang dengki ni tak macam-macam lah. Dia bila dengki dia buat apa-apa. Jadi kita stop lah dia supaya tidak ada kejahatan kejahatan orang dengki pada kita. Kalau boleh kita nak orang dengki pada kita. Jadi kita minta lindung Ini semua kejahatan daripada luar yang boleh mengenai kita. Okey, seterusnya surah Al-Ikhlas. Okey, surah Al-Ikhlas maksudnya memurnikan keesaan supaya keesaan kita kepada Allah dia murni ni maksudnya jernih lah supaya bersih. Tauhid kita dengan Allah ni bersih, tidak ada bergantung lagi kepada manusia. Apa dia? Allah terangkan dalam surah Al-Ikhlas. Sebab tu namanya Al-Ikhlas. Kalau kita tengok tak ada perkataan ikhlas pun. Khalas, mana ada khalas? Tak ada. Tak ada. Tapi sebab apa dia panggil Okey, ni ciri-ciri ikhlas Allah cerita. Pertama, kita kena akui Allah itu Esa. Dia tidak berbidang lah. Bukan satu ada nombor. Ni Esa. Ni penting. Allahus Samad, tempat bergantung. Maknanya kita semua apa-apa pengharapan kita, ya Allah uji kita tumpu fokus kepada Allah. Tapi payuh hal ni kadang-kadang kita bergantung juga dengan manusia. Kita bergantung juga dengan manusia. Ni payuh ni. Tapi orang yang tauhid dia ataupun dia benar dengan Allah, maknanya kita kata satu patuh dia fokus memang, dia bergantung kepada Allah. Bila berlaku apa-apa dia pun nampak dia macam dia redha dia redha. Bila kena musibah dia redha. Bila diuji oleh Allah pun kita tengok dia sangat kita kata dia boleh menerima hakikat Allah uji dia tu. Hebat. Kita tengok sekarang kadang-kadang pejuang Islam walaupun dia kena hukum bunuh. Masa kita tengok hari tu samalah pemimpin Ikhwan Muslimin di Mesir. Dia jatuh hukuman bunuh. Tapi kita tengok wajah mereka macam tenang. Kita berasa Allahu Akbar. Pejuang Palestin pun kita tengok kadang-kadang tak takut ke apa ni. Nak kena bom oleh Israel tapi mereka relax. Ada ramai pula yang NGO Malaysia ni pergi ke sana, mereka pula bimbang. Mereka pula nasihat kepada orang Malaysia ni. Tak perlu bimbang lah. Terbalik pula. Sebab apa dia dapat ketenangan. Hati dia tu bergantung kepada Allah lebih tinggi pada kita. Kita ni kadang-kadang macam takut tu ada. Tak seperti mereka. Sebab tu kita mungkin juga kita fikir Allah tak lahir aku di Palestin ni mungkin gini lah. Aku ni nakut sikit. Orang Palestin berani. Tak peduli dia. Memang daripada kecil lagi dia latih. Patutlah aku lahir di Malaysia ni. Negara yang aman ni tak lahir di Palestin. Kalau di Palestin tak tahulah. Nakut. Okey, ni Allahus Samad. Lam yalid. Maksudnya sini dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ni panjanglah cerita dia. Pihak musyrikin Mekah masa tu dia kata Allah tu ialah mempunyai anak. Malaikat tu anak Allah lah, anak perempuan. Dia buat gitu pula. Jadi Allah tu sinilah mana Allah tidak beranak, tidak peranakkan. Begitu juga ni agama agama Nasrani pun dia kata Nabi Isa Allah. Orang Yahudi pun sama juga, dia kata Uzair. Semua ni bohong belaka lah. Dan Allah tidak sekufu ataupun tidak sama dengan apa-apa pun makhluk. Okey, ini kita tengok dalam surah Al-Ikhlas. Okey, kita boleh tengok Seterusnya surah Al-Kafirun surah Al-Kafirun kita ada belajar dalam kuliah kita, kelas kita pada minggu ni lah. Al-Kafirun tak apalah, Ustaz masuk sikit. Okey, ni kita jumpa lagi cool lah. Engkau katakanlah ya ayyuhal wahai al-kafirun, orang-orang kafir. Orang-orang ingkar. Ingkar apa? Ingkar dari segi akidah. Tak mahu beriman dengan Allah. Sedangkan Allah mencipta dia. Keras hati mereka. Tak nak juga beriman dengan Allah.
pendakwah bagi tahu, para nabi bagi tahu, mereka tetap juga tak mahu beriman juga, keras. Jadi al-kafirun ni ialah orang-orang yang ingkar. La tidak a'budu, ini adalah kata perbuatan semasa. Tak ada telah pun sini. Okay. Ataupun simbol dia. Simbol sini ada. Ni Anita tu. Jadi aku mengabdikan diri, aku menyembah apa yang kamu semua adalah sini ya. Okay, aku menyembah adalah sini. Aku tidak aku menyembah, aku tidak menyembah apa yang kamu semua sembah. Kalau zaman Rasulullah itu juga mereka menyembah berhala lah, menyembah berhala. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan tidak kamu semua menjadi orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Aku menyembah, aku abdikan diri pada Allah. Tak. Okey. Dan tidak aku menjadi penyembah. Kamu semua telah sembah. Tak kita saja. Abattum. Okey, wala antum a'biduna ma a'bud. Okey, yang ni ayat ni kalau kamu tengok sama je tak? Sama. Kalau mengikut ahli tafsir tak sama Yang ni memanglah ayat sama, tapi yang ni lebih kepada dari segi akidah. Yang ni lebih kepada ibadat. Kita tak boleh sama akidah kita dengan orang kafir. Kita tak boleh sama ibadat kita dengan orang kafir. Sebab tu Ustaz cerita gitu, jangan kita merayakan hari raya orang kafir, jangan kita over sangat. Jangan kita sebagai menghormati dia saja. Jangan kita pula lebih. Ucap kita boleh lah. Tapi jangan kita macam kita setuju pula dengan perayaan dia, tak boleh. Contohnya kita kata agama Hindu lah. Dia ada kepercayaan dia. Jangan kita lebih sangat. Kita sekadar untuk mengucap gitu je. Bukan nak meraihkan dia, nak sungguh pula menyambut dia pula. Macam kita pula suruh dia sambut. Jangan gitu. Sebab kita ada unsur dakwah tu. Itulah kita sambut, tapi kita ada unsur dakwah. Supaya nampak Islam ni, nampak macam dia, supaya dia jinak dengan kita. Lepas tu kita kena berdakwah pada mereka. Jangan kita tinggal gitu je. Okey. Lakum dinukum waliyadin, jika mereka tetap juga dengan kekufuran dia, itu dia punya pasal lah. Tapi kita kena berusaha, kita kena berdakwah dengan dia. Kaedah dakwah macam-macam lah. Okey, kita terus kepada Ustaz membawa ni lah. Kita masuk surah ayat kursi lah sikit. Ayat kursi. Tapi yang ni pun Ustaz dah rakan dah dalam YouTube. Boleh tengok Okey, kita tengok. Okey, kalau sini boleh tengok perbezaan kata nama harf ni ialah kata fungsi kata fungsi. Ini kata perbuatan lah. Dah letak lah. Okey, Allah ni kata nama lah. Kata nama Allah. La ni kata fungsi la. Okey, tidak ada disembah lah. Illa kecuali ni pun termasuk harf juga yang warna merah. Wa dia lah. Dia yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri lah, ataupun yang maha kekal lah. La tidak, ta'khudhuhu, dia datang. Okey, yang P ni sebab apa ada P ni? Sebab dia ganti nama diri ni, dia guna yang perempuan yang perempuan. Kita belajar gitu tak? Kalau lelaki kita tak buat lah. Okey. Ta'khudhuhu, ia tidak datang kepadanya, hu ni nya. Rasa mengantuk sinatun wala naum, dan tidak tidur. Kalau Allah tidur habis tak? Tak berasa mengantuk. Itu sifat makhluk. Okey, lahu ma fis samawati, baginya apa yang pada as-samawat. Samawat ni langit tapi ni jamak ni. Jadi lapisan langit lah. Langit-langit. Kita tahu langit adalah 7 lapisan tak? Semua sekali. Wa ma fil ard, dan apa yang fil ard di bumi. Maknanya okey, man zalladhi, siapakah yang mampu yashfa'u, dia memberi syafaat. Okey, perkataan asal dia shin fa'an, syafa'at. Okey, inilah kata perbuatan semasa. Kan simbol ada sini? Simbol Anita tu. Ya lah. Okey, yashfa'u, dia memberi syafaat
indahu sisinya illa kecuali bi dengan iznihi izin ni kata Melayu dah ni izin dengan izinnya izni lah izin ya'lamu dia mengetahui ni pun kata perbuatan semasa juga anita depan simbol fi'il mudhari ya ya'lamu dia mengetahui ma apa yang baina di antara aidihim tangan-tangan mereka aidi tak tabat yada dua tangan aidihim tangan-tangan mereka wa ma khalfihim dan apa yang di belakang mereka. Okey, yang ni semua ni kata nama belakang ni biru isim ni kata nama ni. Okey, wala yuhituna. Okey, dan tidak yuhitun mereka menguasai. Okey, ni kata perbuatan semasa juga sebab depan dia ada ya. Okey, bisyai'in sesuatu denganlah ni. Bina dengan sesuatu syai'in sesuatu. Biru ni kata nama lah. Min dari ilmihi ilmunya. Maksud Melayu juga ain lam mim ilmunya pengetahuannya. Samalah ilmu pengetahuan. Illa kecuali dengan ma apa yang sya'a dia telah kendaki. Dia telah kendaki wasi'a kursiyuhu. Okey, wasi'a ia telah meliputi keluasan kursi. Okey, nah ini kita belajar gitu Okey, bila kata perbuatan di hadapan dia marfu' ataupun kata perbuatan berbaris hadapan macam ni. Okey, maka kita yang ia ni kita boleh masuk perkataan ni. Ia ni kita boleh tukarkan kursi. Kursinya telah meliputi keluasan. Kursi apa maksud kursi? Kekuasaan Allah. Yang ni ada tafsir lah dia kekuasaan Allah. Okey. As-samawat tadi lapisan langit ni jamak ni. Langit-langit ataupun lapisan langit lah. Kita tahu langit ada 7 lapisan Ada peristiwa Mi'raj Rasulullah. Dan wa dan al-ard bumi wala dan tidak ya'uduhu ia memberatnya. Hifzuhuma dia menjaga kedua-duanya. Ni dhamir huma tak dua. Hifzuhuma pelajar hafiz Quran dia tu hafiz. Hafiz tu maksudnya penjaga maknanya dia jaga bacaan Quran penjaga Quran. Hafiz Quran ni maknanya dia jaga, kena jagalah hafalan tak. Dia jaga Quran dengan cara hafalan. Menghafal Al-Quran. Maksudnya panggil Al-Hafiz. Okey, wahwa dan dia wahwal aliyul azim yang maha tinggi, yang maha agung. Kita jumpa baca masa sujud lah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha tinggi Okey. Okey, naik kerusi. Okey, insyaAllah. Okey, untuk seterusnya, Ustaz nak tunjuk lah. Okey, pastikan kamu tengoklah semua video ni. Dalam video ni ada belakang lah. Terjemahan secara kalimah tu. Semua ada dalam video ni. Kamu boleh tengok Okey, angin kuat lah sikit lah. Okey, rakaman kita ni akan terganggu tapi tak apalah. Okey, kamu boleh tengok dalam apa tu. Dalam internet, dalam YouTube Saya cuba buka. Nampak Nampak. Okey. Jadi kamu buka, kamu tengoklah. Seperti biasa. Baik. Ustaz Fendi tu. Okey, tekan ini dan subscribe. Pasti subscribe lah. Jangan tak subscribe pula. Dah pesan banyak kali dia tu. Okey. Thank you. Okey, siri-siri yang lain tu kamu boleh tengok lah. Lepas, yang ni siri terakhir, siri 7 7.0. Yang 6.0, 5.0 ni boleh tengok ni. Okey, contohnya yang pertama. Yang pertama ni banyak lebih kepada motivasi. Ni bagus lah. Okey, yang surah, yang ayat tu kursi tadi, dia surah Al-Baqarah ni. Surah Al-Baqarah ayat ke-255. Kalau kamu tengok detail, tengok yang ni. Tengok dalam ni.
Dan insyaAllah lepas ni Ustaz akan masuklah game ya. Yang ni tak ada game lagi ni. InsyaAllah akan masuklah. Okay, kamu boleh tengok yang ni. Okay, kalau yang ni detail sikit lah. Boleh tengok ya. Okay, InsyaAllah. Oh, paling kuat lah. Okay, tak apalah nanti kamu tengok Okay, itu untuk ayat kursi ni. Di samping itu ada banyak lagi. Contohnya ialah pada hari Jumaat kamu baca surah Al-Kahfi lah. Surah Al-Kahfi kan. Siapa yang hafal surah Al-Kahfi ayat 10 ayat yang awal atau yang akhir, maka dia tidak akan kena fitnah Dajjal. Tidak akan ditipu oleh Dajjal lah kalau dia akhir zaman. Ataupun kuncu-kuncu dia. Kamu boleh buka tengok dia. Ni ada sini. Yang ni 10 yang terakhir. Surah Al-Kahfi. Ni yang awal. Boleh tengok, buka tengok ya. Kita cuba tengok ini Tak banyak lagi orang tengok ni. 13 orang je. Kita tengok dah main dah gamenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi saya di Muslim. Ni gambar dia. Dia sebenarnya orang Kristian pun percaya ni. Sebab ahli kitab dia ada cerita berkenaan dengan seven sleepers ni. Yang seven sleepers ni yang tidur lah. Sleepers ni tidur lah. Ini dekat Turki tak silap ni. Ustaz ambil gambar dia letak sini. Maknanya orang ahli kitab pun dia tahu. Sebab tu surah Al-Kahfi ni sebenarnya dituju kepada mereka. Sebagai mereka rasa terkejut. Rasulullah ni tidak tahu cerita surah Al-Kahfi ni. Tapi bila mereka minta, maka Rasulullah cerita dalam surah Al-Kahfi, Allah turunkan wahyu lah. Terperanjat mereka. Dan mereka tahu bahawa Nabi Muhammad tu Nabi sebenarnya. Cuma mereka kerah hati mereka. Kerah untuk menerima petunjuk. Jadi bila kerah, tak terima juga walaupun pun yang Rasulullah bagi tahu. Surah Al-Kahfi ada di hujung lah. Di awal. Di awal ayat cerita berkenaan dengan surah, dengan pemuda tu lah. Al-Kahfi. Kahfi ni masuk gua, penghuni gua. Okay, boleh tengok lah. Okay, sebenarnya ada kelebihan surah ni. Satu kalau tengok sini dia, siapa yang baca pada hari Jumaat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumaat. Siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Yang menarik lagi ada satu cerita macam mana ni hadis Sahih Bukhari Muslim ni. Di mana seorang sahabat pernah baca surah ni surah Al-Kahfi ni, masa tu dia bermusafir. Dia bermusafir pada malam hari dia baca surah ni. Tiba-tiba dia tengok awan awan mendung macam memayungi dia, lepas tu awan tu macam turun ke bawah. Turun. Jadi bila dia baca surah ni, dia baca Quran lah, baca surah ni lah. Dia katakan surah ni sehingga kuda dia ni hampir kudanya lari daripada lindungan awan itu. Dia tengok benda pelik ni. Kenapa berlaku gini? Maka dia pergi berjumpa dengan Rasulullah. Menceritakan apa yang telah berlaku, maka Rasulullah mencerita pada dia, sebenarnya perkara yang berlaku kepada engkau itulah al-sakinah, ketenangan dan rahmat yang disertakan dengan para malaikat. Dia cerita macam awan macam awan mendung lah. Awan tu turun. Sebenarnya Rasulullah kata nak al-sakinah ni. Bersama dengan al-sakinah tu awan tu, macam awan tu ialah para malaikat turun. Hebat baca Quran ni. Jadi bila kita baca Quran sebenarnya kita dilindungi oleh malaikat lah. Okey, ni hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Okey, nanti kamu boleh tengoklah. Boleh tengok surah ni surah Al-Kahfi ni. Cuba kita tengok ni. Alhamdulillah. Ini kata bahagia segala puji dah. Li bagi Allah. Segala puji bagi Allah allazi anzala yang ia telah menurunkan. Anzala, ia telah menurunkan. Sebab apa telah? Sebab ini ialah kata perbuatan lepas. Perkataan dia ni perkataan dasar dia nuzul Quran. Kita pernah menyambut hari nuzul Quran dah. Hari turunnya Quran, nuzul ni. Turun. Anzala, ia telah menurunkan. Ala, ke atas abdihi, hambanya. Siapa dia? Nabi Muhammad lah. Al-Kitab ni nama bagi Quran. Quran banyak nama. Bukan nama Al-Quran saja. Ummul Kitab, Al-Kitab lah. Quran lah. Al-Furqan. Apa lagi? Banyak nama Quran.
Walam, wa tidak. Lam, wa dan lam tidak. Yaj'al, ia tidak. Menjadikan. Ja'ala lah. Ini kita jumpa dalam surah Al-Fil nanti. Lahu baginya wajah. Menyimpang. Jadi, insyaAllah kita boleh ingat lah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang ia telah menurunkan ke atas hamba-Nya iaitu Rasulullah Al-Kitab, iaitu Al-Quran, dan ia tidak menjadikan, ia tidak sebab apa tidak ni lam. Lam ni maksudnya tidak dan ia tidak menjadikan baginya menyimpang. Nya ni siapa? Nya ni Al-Kitab lah. Maknanya Allah tidak buat kitab ni, Al-Quran ni, maknanya perkara yang tidak benar lah. Atau perkara yang sesat, perkara yang tidak benar. Tak ada. Semua dalam Al-Quran tu perkara yang benar berlaku. Perkara yang daripada Allah berlaku. Perkara yang baik untuk hamba dia berlaku. Tak ada benda yang buruk, tak ada. Tak ada benda yang kita kata yang diselewengkan, tak ada. Tak. Molek lah. Kalau fitnah Dajjal tadi, Dajjal ni dia bawa perkara yang tipu, perkara yang sihir. Dia bapak sihir Dajjal ni. Jadi betul lah. Mana 10 ayat ni, sampai yang menghafal 10 ayat ni, maka Allah akan hindarkan dia daripada tipu daya Dajjal. Termasuk orang yang nak menyimpang, nak merosakkan akidah dia. Tak boleh. Jadi dia ayat pertama ni pun ada dah. Bila orang baca Quran memanglah. Okay. Qayyiman liyundhira ba'san syadida, yang lurus. Qayyiman li ni dia cantung lah. Ni jadi kita jadi rasa susah sikit ni. Sebab dia cantung. Tapi insya-Allah bila kita biasa gunakan, kita tahu dah li ni ialah kata fungsi bagi yang lurus bagi. Yundhira, okey, memberi peringatan. Kita panggil tazkirah lah. Tazkirah. Tapi sini zat. Okey, ia memberi peringatan, ba'san, siksaan yang keras, syadidan min ladun, min ni dari lah, syadidan yang keras. Kadang-kadang ni perkataan ni pun guna lah bahasa Melayu ni, Ustaz. Saya dengar guna lah. Syadid lah dia tu. Syadid maknanya tegas lah. Tegas, syadid. Mungkin dia bawa dalam bahasa Melayu. Walaupun tidak kena, mungkin ada CP-CP makna dia tu. Okay, syadidan min dari ladun, ilmu laduni. Ilmu laduni lah. Okay. Ladun, sisinya. Ladun itu dari sisinya. Ladun wa yubashirul wadan lah. Bashir, berita. Wa yubashirul mu'minin, ia memberi berita gembira. Ini kata perbuatan semasa lah. Sebab ia depan kan simbol mudhari' ataupun anita di depan ni. Maka dia adalah kata perbuatan semasa. Ia memberi berita gembira al-mu'minin, pada orang-orang mukmin lah. Alladzina, orang-orang yang ya'malu, mereka beramal. Ini perkataan Allah saja, aima min lam, amal. Okay, mereka beramal. Kenapa? Dia adalah kata perbuatan semasa, sebab di depan ni simbol mudhari' ataupun kata perbuatan semasa lah, anita lah. As-salihat, apa tu? As-salihat ni perbuatan soleh lah, perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Banyak lah, bukan buat satu je, maka beramalkan satu perbuatan je, yang banyak ni. Salihat, jamak membuat perkara-perkara kebaikan, yang buat perkara-perkara kebaikan. Anna, bahawa lahum, bagi mereka, ajran. Ajran maksudnya pahala. Pahala. Ajran. Hasana, kebaikan. Kebaikan. Okey. Tengok lagi, sikit lagi. Makithina, orang-orang yang kekal. Fihi, ki abada. Fi ni di lah. Di dalamnya abada, selama-lamanya. Abadi. Abadi lah. Perkataan Melayu dia panggil abadi. Ayunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada, wa yunzira, ia memberi peringatan orang-orang yang alladhina qalu, mereka telah berkata. Qalu, mereka berkata. Kul, engkau katakanlah. Kalau qalu, mereka telah berkata, sebab wa di hujung ni.
Qalu ittakhadallahu walada, ia telah mengambil Allah. Ni perkataan jahat ni. Dia katakan bahawa Allah itu ada anak. Kita baca surah Al-Ikhlas tadi. Lam yalid wa lam yulad. Tak. Jadi ada orang-orang percaya bahawa Allah ni mempunyai anak. Macam tadilah orang musyrikin Mekah, dia kata Allah mempunyai anak perempuan iaitu malaikat. Dia buat lagu tu. Lepas tu orang Kristian dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan pula dah. Orang Yahudi pula kata Uzair pula. Ni semua ni kepercayaan mengarut belaka. Sangat buruk perkataan mereka. Mengatakan begitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta mereka. Okey, jadi sini kita tengok sini memang dari segi akidah Allah telah bersihkan akidah. Patutlah kita kata 10 ayat yang awal, kalau kita mengamalkan surah Al-Kahfi ni memang kita terhindar daripada fitnah Dajjal yang boleh merosakkan akidah. Bukan kata fitnah Dajjal sajalah, semua yang Dajjal ni sebenarnya dia merosakkan akidah. Dia menggunakan sihir dia menggunakan macam-macam lah supaya orang yang hidup pada zaman dia tu akan rosak akidah. Jadi kalau kita amal, insya-Allah surah ni kita terhindar daripada perkara-perkara buruk macam tu lah. Okey. Jadi kita tengok sini betul akidah belaka. Membersihkan kita. Macam ada surah Al-Ikhlas tadi dia kaitan dia memang ada tu lah. Okey, ada 4 ayat sini surah Al-Kahfi. Kita ada 6 ayat lagi lah. Itu pelajar boleh tengok lah dalam siri ni Jadi insya-Allah Ustaz rasa sampai situ dulu. Kita dah sampai ke penghujung ni 10.15 insya-Allah. Lepas pada ni janganlah kita putus pula kuliah kita ni. Insya-Allah kita akan pergi lagi. Mungkin kita pergi kepada FB ke apa insya-Allah. Jadi Ustaz mengucapkan terima kasih. Dan juga syukur pada Allah lah sebab kamu masih lagi setia walaupun dalam keadaan macam ni lah. Mungkin malam mengantuk, tapi kita semangat lagi untuk menuntut ilmu ni insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi dalam kelas dan juga mungkin Ustaz akan buat live melalui FB ke macam mana tengok. Kita misi dakwah kita jangan kita henti. Misi dakwah kita untuk kita sampaikan tentang maksud Al-Quran. Kita tahu ramai orang yang belajar Al-Quran tapi tak tahu makna, rugi. Jadi insya-Allah dengan bahasa Al-Quran ni kita akan sama-sama menghayati setiap makna, terutamanya surah lazim insya-Allah. Sentiasa kita baca. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Sama-sama. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Terima kasih Ustaz. Afwan. Oh, Ustazah Faizah dia ke? Anak dia ke Ustazah Faizah ni? Ya. Baru rumah kita baca. Oh, mak dia hebat dah tu. Dia mengajar STAM tu. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Ayah dia pun hebat tu pensyarah. Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, Ayah sama-sama. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Okey. Rumah Kita baca hilang Ustaz tu. tu. Tak apa, dia kalau salah dia boleh bantu. Betul kan. Kau Terima lebat kasih, hujan. Ustaz. Patut sekat. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, terima kasih Ustaz. Jangan lupa baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Eh, Jangan lupa baca surah Al-Mulk sebelum tidur Okey. Syukran, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz pandai baca bumbung. Bumbung rumah kita banyak sangat bocor. Baca dah di. Baca dah. Baca lepas mayang.